الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر أعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat pada malam ini bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, dan saya tak lupa mengucapkan jazakallah khair kepada tuan pengurusi majlis, juga ahli jawatan kuasa surau Syakirin di atas jemputan ini. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu di salah sebuah rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita membincangkan beberapa perkara sebagai persediaan menghadapi bulan Ramadan. Dan perhimpunan kita pada malam ini yang disifatkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimur rahmah wa ghashiyatuhumus sakinah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, yang bermaksud dan tidak ada satu kumpulan manusia yang berhimpun di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Berhimpun tu atas tujuan yatluna kitab Allah, membacakan kitab Allah Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka bertadarus Al-Quran ni. Dan tadarus tu maksud dia luas, sama ada kita tadarus dengan kefahaman kita, maknanya seorang baca, seorang semak, seperti mana yang dilakukan pada bulan Ramadan, dan juga membincangkan segala permasalahan ataupun ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Bincang hadis pun termasuk dalam yatadarasun Al-Quran. Bincang fiqh juga termasuk dalam yatadarasun Al-Quran. Bincang sirah juga termasuk dalam tadarus Al-Quran. Jadi mereka ini yang berhimpun di rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk tujuan yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, ataupun yatadarasunahu bainahum, bertadarus Al-Quran ini. Apa balasan yang mereka dapat, apa ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimur rahmah, akan diturunkan rahmat ke atas mereka, wa ghashiyatuhumus sakinah, dan ketenangan juga diturunkan kepada mereka, wa hafathumul malaika, dan mereka dinaungi oleh para malaikat. Malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala daripada cahaya ni banyak, terlalu ramai malaikat ini sehingga digambarkan dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tidak ada satu jengkal di langit Allah Subhanahu Wa Taala melainkan ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bayangkan macam mana luasnya langit ini penuh dengan para malaikat, yang mana mereka memasuki Baitul Ma'mur. Kalau kita di manusia ni tawaf di Kaabah, malaikat tawaf di Al-Baitul Ma'mur, dan setiap hari 70,000 malaikat masuk, dan mereka tak memasukinya untuk kali kedua. Maknanya betapa ramai daripada Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan alam ini. Malaikat ini bertawaf masuk Baitul Ma'mur sehinggalah berlakunya kiamat. Cuba kita bayangkan berapa ramai malaikat ini. Dan di antara malaikat ni Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan setiap malaikat tu ada tugasan dia. Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu. Ada malaikat yang mencabut nyawa, ada malaikat yang bertugas menjaga gunung ganang. Ada di antara mereka yang dinamakan as-sayyahun, malaikat yang berlega-lega mencari majlis ilmu. Dicari mana majlis ilmu, dia turun dalam majlis itu untuk menurunkan rahmat kepada mereka yang hadir dalam
majlis ilmu. Itu yang disebut dalam hadis tadi, wa haffathumul malaika. Maknanya mereka dinaungi oleh para malaikat, iaitu malaikat yang berpusing mencari majlis ilmu lalu menurunkan rahmat kepada mereka yang hadir dalam majlis ilmu. Dan yang paling istimewa lagi yang disebut dalam hadis tu, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama mereka ini yang hadir dalam majlis ilmu di hadapan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan mereka yang hadir ke dalam majlis ilmu. Kita kalau hadir dalam satu majlis rasmi, mungkin penyampaian anugerah ke, penganugerahan datuk ke, apa-apa majlis yang mungkin dihadiri oleh orang besar, tiba-tiba disebut nama kita, bukanlah kita dapat anugerah pun, mungkin disebut ucapan terima kasih je, sebagai orang yang menjalankan program, itu pun kita dah rasa berbesar hati dah, kita rasa macam dah bangga dah. Jadi bayangkan macam mana bila Allah Subhanahu wa taala menyebut nama mereka yang hadir dalam majlis ilmu untuk menimba ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama mereka ni kerana berbangga dengan hamba-hamba yang hadir dalam majlis ilmu. Sebab itu saya ingat dulu masa saya belajar, ini selingan lah. Ada guru saya yang dia kata, saya tak kisah kalau orang datang majlis ilmu dia tidur. Dia kata apa, datang majlis ilmu walaupun datang tu tidur. Dia kata kerana paling kurang pun kalau tak dapat ilmu dalam majlis tu, dapat rahmat. Kerana majlis tu dinaungi rahmat, ada rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Barangkali orang tu datang dalam keadaan penat, niat dia betul memang datang nak belajar, tapi sampai-sampai mungkin mengantuk ke, penat dengan kerja dan sebagainya, datang tidur dalam majlis. Tapi niat asal tu memang datang nak belajar. Moga-moga sekurang-kurangnya tak dapat ilmu, tak lekat banyak pun, dapat sikit di samping rahmat dan juga sakinah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ini. Jadi tuan-tuan, bertuah pada malam ni hadir dalam majlis ni bukan kerana bertemu dengan saya tak ada siapa pun kenal, tetapi kerana hadir dalam majlis ilmu. Dan mana-mana majlis ilmu sama juga diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi bila kita berhimpun sebagai satu persediaan untuk kita menghadapi bulan Ramadan Al-Mubarak yang akan datang tak lama lagi, yang mana saya tertarik pada malam ni untuk membawakan bagaimanakah Nabi SAW dan juga salafus salih, ulama salaf, sahabat, macam mana mereka menyambut bulan Ramadan ini, dan juga apakah mungkin perkongsian tips lah, tips ringkas macam mana kita nak menghadapi bulan Ramadan, supaya kita dapat pada bulan Ramadan ini menjadikan Ramadan yang terbaik lah. Maknanya kita dapat fokus pada Ramadan kali ini untuk jadikan Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Baik. Bila kita sebut tentang persediaan Ramadan ini, ada macam-macam bentuk persediaan lah. Persediaan yang dalam bentuk fizikal, ada persediaan dalam bentuk rohani, mental, ada persediaan dalam bentuk ilmu. Ini persediaan yang perlu kita ada sebelum kita masuk bulan Ramadan. Yang pertama, bila kita sebut persediaan tentang ilmu, nak masuk bulan Ramadan ni mesti kena ada ilmu. Dan ini yang saya puji langkah ataupun inisiatif yang diambil oleh surau bila mengadakan majlis tentang Ramadan, untuk membicarakan tentang hukum hakam, menghidupkan roh Ramadan itu, supaya orang yang masuk dalam bulan Ramadan mempunyai ilmu yang paling kurang pun kalau tak dapat semua, dapat kuasai sebahagian yang menjadi keperluan kita untuk berpuasa dan juga hukum hakam yang berkaitan. Persediaan ilmu, maknanya kita boleh dan zaman sekarang ni kita dah ada YouTube, ada teknologi tu dah terlalu mudah. Kita boleh Google, kita boleh cari ulama-ulama, guru-guru yang boleh menyampaikan tentang Ramadan, kita boleh set. Dalam perjalanan kita nak pergi kerja, boleh pasang, dengar kuliah Ramadan. Perjalanan kita nak balik rumah, kita boleh dengar. Dalam office, tengah rehat, 5 minit, 10 minit, kita boleh pasang, ambil satu topik. Kadang-kadang topik itu tak panjang pun, dalam 5 minit je, tapi kita tahu, kita dapat kuasai satu part yang berkaitan dengan Ramadan sebagai persediaan untuk kita menghadapi
Ramadan. Selain daripada itu juga kita bertanya kepada ulama-ulama, guru-guru tentang permasalahan yang kita hadapi untuk kita hadapi Ramadan. Mesti bertanya. Bertanya ni mesti kerana ada dua perkara ataupun dua halangan yang mana kalau ada dua perkara ni orang tak akan dapat ilmu. Disebut oleh para ulama, dua perkara yang kalau sifat ini ada pada seorang manusia dia tak akan dapat ilmu. Yang satu malu. Sifat malu. Malu yang tidak bertempat lah. Kalau malu yang bertempat untuk kita mengetahui hukum hakam, itu tak ada masalah. Kalau malu yang bertempat, yang tak bertempat, kalau malu yang tidak bertempat, contohnya kita nak tanya tentang masalah ilmu tapi kita malu nak tanya. Mungkin kawan kita kata kita ni takkanlah itu pun kau tak tahu. Kadang-kadang kita rasa macam tu perasaan, padahal orang lain tak ada apa pun. Mungkin dia pun sendiri pun tak tahu. Tapi kita ni, kita rasa malu nak tanya. Takut orang kata kita ni tak tahu. Jadi orang ni dia susah nak dapat ilmu. Orang yang ada sifat malu yang tidak bertempat. Kalau malu yang bertempat tu disarankan dalam Islam. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Dan haya' itu, malu itu sebahagian daripada iman. Dan Nabi SAW orang yang pemalu. Pemalu dalam bab yang bertempat lah. Seperti digambarkan kal-azra'i fi seperti seorang anak dara di kamarnya. Macam mana keadaan malu dia, begitulah Nabi SAW. Ada sifat malu tapi bertempat. Manakala dalam bab ilmu, bertanya masalah-masalah yang tak faham, itu dikatakan malu yang bertempat lah. Apa nama tu? Malu yang bertempat. Bertempat. Kita tanya juga, walaupun kita tak tahu, kita tanya juga. Baik. Yang sifat kedua adalah takabur. Orang yang takabur, ada sifat sombong, juga tak akan dapat ilmu. Malu satu hal, satu lagi takabur, mutakabir. Orang yang ada sifat takabur, dia nak tanya, dia takut orang kata bukan sebab malu, tapi sebab orang kata takkan tu pun kau tak tahu. Jadi dia rasa macam orang kenal aku ni sebagai orang yang berilmu. Takkan ini pun aku tak tahu. Jadi dia ada rasa sombong untuk bertanya. Barangkali orang yang nak ditanya tu kedudukan ni lebih rendah daripada dia sendiri yang nak bertanya. Mana orang yang nak ditanya tu mungkin orang miskin ke, orang susah ke, ataupun tak berjawatan, sedangkan dia ni mungkin bos. Sedangkan orang tu lebih alim daripada dia. Tapi kerana sifat sombong, maka dia tak bertanya. Jadi dua sifat ni, orang yang ada dua sifat ni, sombong dan juga malu, tak bertempat, dia tak akan dapat ilmu. Jadi kita tanya kepada ulama, kita tanya kepada guru-guru tentang masalah yang dihadapi untuk kita membetulkan dan kita memahami hukum hakam tentang Ramadan ini. Yang ketiga, menghadiri majlis ilmu. Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ni, menghadiri majlis ilmu, mendengar, merakam, mencatat masalah-masalah hukum hakam, dan di masa yang sama kita menghidupkan ruh Ramadan itu sendiri, kita hidupkan dalam diri kita. Itu satu part iaitu yang berkaitan dengan keilmuan. Yang kedua, menghidupkan ruh. Merasai suasana Ramadan itu sebelum Ramadan itu masuk. Dan kalau kita baca dalam sirah salafus salih, mereka 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka dah mula berdoa. 6 bulan sebelum masuk Ramadan dah berdoa dah. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Maknanya kita boleh gambarkan macam mana kalau seorang lelaki yang nak berkahwin, dia dah meminang apa semua tu, dah tetap tarikh perkahwinan. Jadi bagaimana seronoknya dia, setiap hari itu dia menghitung hari itu bila dekat dengan tarikh perkahwinan dia. Sama juga seperti seorang yang dah berkahwin lama, tak dapat anak. Lalu bila dia dapat khabar bahawa isterinya sudah pun mengandung, jadi bayangkan 9 bulan tu macam mana penantian dia, persediaan dia, persediaan yang dibuat. Mungkin
ada 4-5 bulan lagi tapi dah pergi siap beli barang dah. Barang baby tu semua dah siap dengan strollernya, dengan pakaiannya, dengan macam-macam. Sebab nak menunggu kehadiran anak ni walaupun belum tahu lagi lahir ataupun tidak. Jadi itu nak hidupkan ruh Ramadan. Jadi sahabat Nabi, salafus salih, para tabi'in, bila 6 bulan sebelum Ramadan mereka dah mula berdoa dah, ya Allah sampaikanlah bulan Ramadan kepada aku, dan juga sampaikan bulan Ramadan, dan terimalah bulan Ramadan ni. Sebelum Ramadan mereka doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Nak sampai bulan Ramadan tu, ramai yang kita kenal yang mungkin pada tahun lepas ada bersama dengan kita tapi pada hari ini tak ada. Dan tak ada siapa juga boleh bagi jaminan dalam tempoh 2 minggu kita nak menyambut bulan Ramadan, siapa yang ada dan siapa yang tak ada. Sebab itu mereka berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kerana mereka sedar dan tahu betapa besarnya ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala simpan dalam bulan Ramadan ini untuk hamba-hambanya. Dan itulah yang kita kena faham, dan itulah yang kita kena belajar, fadilat-fadilat yang ada dalam Ramadan. Sebab kalau kita tak tahu fadilat Ramadan, apa kelebihan yang Allah janjikan, macam mana kita nak rasa tertarik atau merasa rindu nak tunggu bulan Ramadan tu? Maka di situ peranan ilmu. Kita cari ilmu, belajar untuk kita mengetahui fadilat bulan Ramadan. Dan salafus salih juga, bila sampai bulan Ramadan ini, bukan sahaja mereka doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada bulan Ramadan, tapi mereka bila masuk bulan Ramadan, mereka doa, ya Allah, supaya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan mereka beramal dengan bulan Ramadan. Orang sampai bulan Ramadan, tetapi sampai bulan Ramadan wallahu alam mungkin sakit. Masuk je bulan Ramadan lumpuh wal'iyadzubillah. Jadi Allah tak permudahkan dia untuk beribadat. Masuk bulan Ramadan diberikan tugas apa-apa yang menyukarkan dia untuk berpuasa dan beribadat. Masuk bulan Ramadan jadi macam-macam kesibukan. Itu pun satu masalah juga. Walaupun kita sampai bulan Ramadan, tetapi tak dapat nak fokuskan diri kita untuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu masalah. Jadi mereka doa, ya Allah, supaya Allah permudahkan mereka ni dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas bulan Ramadan pula, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Ramadan yang ibadat, amalan yang mereka lakukan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi orang masuk bulan Ramadan diberi kesempatan untuk beribadat, tetapi wal'iyadzubillah amalan tak diterima. Tak tahu, mungkin ada masuk riak, mungkin masuk ujub dan sebagainya, lalu amalan tu tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka sentiasa berdoa sebelum Ramadan, berdoa supaya Allah sampaikan pada bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, mereka doa supaya Allah kuatkan jiwa tu untuk beramal. Orang masuk bulan Ramadan, dan ini memang satu perkara biasa di mana-mana kita nampak. Tinggal lagi, pengalaman saya kalau di Mekah Madinah je tak berlaku benda ni. Dia berlaku terbalik. Biasa kita masuk bulan Ramadan, masjid atau surau tu penuh. Penuh lah sampai akhir. Kalau tak sampai akhir pun 3-4 saf penuh. Kemudian dimasuk pertengahan yang kedua, dia makin kurang. Masuk lagi sepertiga yang last, yang sebenarnya situlah kita nak pecut, tapi orang makin kurang. Wallahu alam lah kalau masing-masing beramal di rumah. Tapi yang realiti yang kita lihat sebenarnya tidak. Jadi itu satu ujian juga. Bila masuk bulan Ramadan ni, semangat tu dia makin lama makin pudar. Awal tu mungkin dia semangat, tapi akhirnya mungkin dipudar. Jadi kita mohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala terbalikkan rutin tu, supaya awal Ramadan kita kuat, akhir Ramadan kita lagi kuat, lagi dikuatkan. Kalau dalam pertandingan apa kata 100 meter, biasa orang pecut tang mana? Ataupun kalau 400 meter lah, 8,000 ke, orang yang berlari tu biasanya dia akan pecut bila? Mula-mula dengan akhir. Akhir tu dia start pecut. Bila dah nak sampai line penamat tu, barulah orang tu akan masing-masing akan keluarkan segala kudrat yang ada untuk nak sampai ke line tu. Jadi itu yang sepatutnya bila bulan Ramadan ini kita
awal bulan Ramadan kita kuat, tapi akhirnya kita lagi kuat. Dan inilah yang dianjurkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Yang mana bila Nabi SAW masuk ke 10 malam terakhir, dia akan fokus kepada ibadah, dia i'tikaf dalam masjid. Kemudian dia syaddal mi'zar. Syaddal mi'zar ni dia mengikat kain pakaian dia, simbolik kepada dia menjauhi para isterinya, untuk fokus kepada ibadah lah. Jadi itu sebenarnya yang sepatutnya berlaku bila masuk bulan Ramadan ni. Akhir itu kita habis tenaga, melakukan yang terbaik pada akhir 10 malam yang terakhir. Kalau di Mekah dan Madinah memang i'tikaf. I'tikaf terus dalam masjid tu, ada sebahagian yang masuk duduk 10 hari tak keluar-keluar. Daripada masuk je malam 21 sampailah habis 10 malam terakhir. Situlah tempat dia. Tapi kerana suasana dan juga keadaan itu mengizinkan. Kalau Masjid Nabawi memang dia tak kunci dah kalau Ramadan ni. Tak kunci masjid. Masjid Al-Haram di Mekah pun sama. Masjid Al-Haram ni tak pernah tak ada orang dalam tu. Jadi maknanya sesuai lah. Tempat kita ni mungkin surau ni dikunci, ataupun masjid dikunci atas faktor keselamatan dan sebagainya. Jadi tak ada masalah, tapi sekurang-kurangnya ada waktu yang kita i'tikaf. Kerana ulama walaupun berbeza lah maknanya kadar i'tikaf tu berapa banyak, tetapi kalau kita dah masuk dalam masjid, kita niat i'tikaf, walaupun sekejap pun insya-Allah diberikan pahala i'tikaf, ya. Antara amalan salafus salih bila masuk bulan Ramadan atau sebelum masuk bulan Ramadan, mereka akan bertaubat dan istighfar. Mereka akan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Kerana taubat dan istighfar nak bersihkan hati ini menghadapi bulan Ramadan, supaya hati itu masuk dalam bulan Ramadan ini dalam keadaan bersih. Bila hati dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, maka dipermudahkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk fokus kepada ibadah. Jadi sebelum masuk Ramadan ni kita kena banyak istighfar. Istighfar macam-macam, ada lafaz istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun baca istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa-apa lafaz istighfar yang kita nak bersihkan hati kita supaya datangnya bulan Ramadan kita dalam keadaan bersih, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala lagi mudah untuk menerima amalan dan juga membuka hati kita dengan amalan dan ibadat pada bulan Ramadan. Itu dari sudut rohani. Mungkin banyak lagi lah, banyak lagi persediaan yang dalam bentuk rohani, saya bagi sebahagian lah. Kemudian selain daripada itu, persediaan jasadi, persediaan dari sudut jasad ataupun fizikal. Kita sebut fizikal lah, tak semestinya jasad, tapi maknanya persediaan dari segi tempat, persediaan dari segi kesihatan perlu dijaga juga, sebab bila masuk Ramadan ni kita nak masuk dalam keadaan yang bersedia. Jadi antara persediaan yang perlu kita buat ialah perkara yang berkaitan dengan raya, kalau boleh kita selesaikan awal. Mana yang boleh selesaikan awal lah, apa yang boleh ditempah awal, maka kita tempah awal, supaya tak masuk 10 akhir ataupun penghujung Ramadan yang kita sebutkan tadi, sepatutnya kita pecut, tetapi terbalik kerana kita sibuk dengan shopping, nak tukar sofa, nak tukar langsi rumah, pakaian anak, apa semua, pakaian anak, isteri nak beli sepasang, nak samu, apa semua tu tak siap lagi dan sebagainya. Jadi semua perkara tu yang boleh mengganggu bila kita nak fokus pada 10 malam terakhir. Penjagaan kesihatan dan juga persediaan menghadapi Ramadan itu dengan berpuasa. Kerana dalam sepotong hadis dinyatakan bahawa Nabi SAW tidak ada bulan yang banyak Nabi berpuasa lebih selain daripada Ramadan seperti bulan Syaban. Pada bulan Syaban tu Nabi SAW banyak berpuasa. Kalau kita faham, kita ambil, cuba keluarkan pengajaran ataupun intipati kenapa Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Syaban. Selain daripada ta'abbud, mengabdikan diri kepada Allah,
kita boleh faham juga mungkin sebagai satu persediaan. Mana kita nak masuk gelanggang ni, dia mesti kena warm up dulu. Orang yang main bola ke, berenang ke apa ke, dia sebelum nak masuk gelanggang tu dia kena panas badan dulu. Kena stretching, renggang sana renggang sini. Sebab takut masuk gelanggang main 5 minit lepas tu terus keluar. Kejang ke, injured ke, ankle lagi ke dan sebagainya. Jadi persediaan, dia menyesuaikan diri dengan keadaan Ramadan. Jadi amalan Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Syaban, iaitu sebulan sebelum masuknya bulan Ramadan. Itu beberapa tip yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan persediaan kita menghadapi Ramadan. Selain itu, perkara yang boleh dikongsikan juga berkaitan dengan fadilat Ramadan. Bila kita sebut tentang Ramadan ini dan kelebihan bulan Ramadan, kelebihan Ramadan ini cukup banyak. Sebab itu perlu kita belajar. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, penuh keimanan, penuh ihtisab. Ihtisab ni maksudnya kita mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu li wa ana ujzi bih. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi dia kata as-siyamu li, puasa tu untuk aku, wa ana ujzi bih, dan akulah yang memberikan ganjaran dia. Allah nak bagi ganjaran puasa ni sebanyak mana yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi. Ada sebahagian mensyarahkan hadis ini ataupun memahami hadis ini, dia kata puasa tu kerana Allah. Dia kata kerana bila kita berpuasa, puasa ni dia satu ibadah yang dalam bentuk kita meninggalkan. Contohnya bila kita puasa ni kita meninggalkan makan dan minum. Jadi orang tak nampak lah. Jadi dalam hadis qudsi tu Allah kata puasa tu kerana aku. Maknanya tak ada siapa yang tahu adakah betul dia puasa ataupun tak. Entah dibalik, diminum, tak ada siapa tahu. Tapi ada juga sebahagian ulama dia kata puasa ini bukan sahaja kerana orang tak tahu, kerana puasa juga boleh masuk riak dalam tu. Macam mana riak boleh masuk dalam puasa? Contohnya orang jemput kita nak belanja, kita makan lah. Jemput, jom makan. Dia nak belanja makan lah. Jadi kita pun tak nak pergi. Kenapa? Puasa. Walaupun dia maknanya boleh masuk riak lah. Kita nak kata puasa ni pun boleh masuk riak kalau orang tu nak buat. Jadi maknanya maksud hadis ini as-siyamu li wa ana ujzi bih. Puasa tu hanya kerana Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ganjarannya. Pada bulan puasa Syahrul Quran, bulan di mana diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan berperingkat dua. Satu daripada Lauhul Mahfuz turun ke langit yang ketujuh, diturunkan sekaligus. Daripada langit ketujuh diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan berperingkat-peringkat mengikut peristiwa. Sepanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan sehinggalah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Quran itu diturunkan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Sebab itu salafus salih, antara mereka Imam Az-Zuhri rahimahullah, dia pada bulan Ramadan dia menghentikan semua kuliah-kuliah dan kelas-kelas ilmu. Walaupun kita mengatakan bahawa kuliah ilmu ni penting dan kuliah ilmu ni cukup besar ganjaran dia, tetapi mereka menghentikan kuliah ilmu ni untuk bagi fokus pada baca Al-Quran. Sebab tu kalau kita baca dalam sirah ataupun sejarah ulama salafus salih ni, kita rasa heran dengan kekuatan yang Allah bagi ni. Dia boleh baca Quran ni sehari, ada sebahagian yang boleh khatam 2 hari sekali, ada yang boleh khatam 7 hari sekali. Dan kalau kita baca di luar Ramadan pun ada yang boleh buat. Di luar Ramadan pun 7 hari sekali khatam Quran. Ulama salaf. Kita kalau dengar tu rasa macam logik ke boleh buat macam tu. Tapi sebenarnya kalau kita kira calculate,
dengan masa-masa kita yang terluang dan terbuang, sebenarnya boleh. Tinggal lagi buat tak buat. Mereka ditambah lagi dengan hafal Quran. Hafal Quran jadi lagi mudah ni nak buat. Pergi mana-mana pun boleh. Kita pun sekarang ni tak ada alasan dah. Kerana Quran tu dalam handphone pun dah ada. Jadi maknanya sambil nak tunggu pergi ambil nombor giliran dekat JPN tu ke, dekat immigration ke, sambil nak tunggu tu tak ada apa-apa, boleh buka baca Quran. Kita baca Imam Az-Zuhri menghentikan kuliah dia. Kuliah Imam Az-Zuhri antara ulama yang tersohor dalam ilmu hadis. Kuliah-kuliah ilmu dia yang dihadiri beribu anak murid dihentikan pada bulan Ramadan untuk memberikan fokus pada baca Al-Quran. Ada yang khatam sehari 2 kali. Ini menunjukkan bahawa mereka sangat memberikan perhatian kepada Quran. Kita nak khatam sekali pun aduh. Hari pertama okeylah, 1 juzuk gagah. Hari kedua 1 juzuk, kurang 1 muka surat. Hari ketiga kurang lagi 2, tak boleh dah. Sampai 15 hari bulan tu dah berhenti. Tak mengaji dah. Jadi itu semangat yang perlu kita tanamkan untuk kita dapatkan ruh Ramadan. Quran. Kalau boleh daripada sekarang ni kita pun dah atur jadual lah. Baca, walaupun tak boleh baca banyak pun baca sikit. Macam saya katakan tadi, panas badan. Mungkin sebelum ni kita baca semuka, tambahkan lagi sikit. Maknanya supaya kita masuk Ramadan tu kita dalam keadaan yang dah bersedia. Takut kejang pula masuk Ramadan ni. Awal masuk je Ramadan, dia pulun 1 juzuk awal hari pertama ataupun 2 juzuk, lepas tu dah tak baca dah. Sedangkan salafus salih ini cukup memberikan perhatian dan kuat dalam membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Nabi SAW sendiri setiap kali Ramadan Nabi SAW akan khatam Quran tadarus dengan Jibril sekali khatam. Cuma tahun yang terakhir sebelum Nabi SAW wafat, Nabi khatam 2 kali dengan Jibril AS. Quran ni kelebihan yang cukup besar, seperti mana dalam sepotong hadis, la aqul alifun harf alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Bukan bila kata baca setiap harf dalam Quran ni dapat pahala, dan pahala tu digandakan dengan 10 sehingga 700 ganda, dan kepada gandaan-gandaan yang kita tak tahu berapa banyak dia. Bukan satu kalimah tu dinamakan harf, tetapi setiap huruf. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dah 17. Darab dengan 10, darab kalilah berapa banyak pahala yang kita dapat. Sedangkan kadang-kadang kita baca Quran ni kita tak faham pun maksud dia. Walaupun dianjurkan kepada kita di samping kita baca Quran, kita memperbanyakkan Quran, kita berhenti juga pada maksud ayat tu. Kerana itu risalah yang Nabi SAW bawa. Tetapi kalau tak faham sekalipun, tetap dapat pahala. Setiap huruf tu dapat diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara kelebihan Al-Quran yang saya faham daripada satu kisah sejarah, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia salah seorang gubernur ataupun pembesar yang sangat zalim dalam sejarah umat Islam. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi terkenal sebagai orang yang penumpah darah, safah. Dan macam-macam riwayat, ada yang kata dia 12,000 nyawa orang Islam yang tumpah di tangan dia. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, kata Umar bin Abdul Aziz, aku tidak cemburu dengan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi seperti mana satu ungkapan yang diungkapkan sebelum beliau wafat. Apa yang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ungkapkan sebelum dia wafat? Dia kata, Allahumma inna nasa qalu annaka lan taghfira li faghfir li. Al-Hajjaj dia kata apa? Ya Allah, sesungguhnya semua manusia berkata engkau tak akan ampunkan dosaku, maka ampunilah dosaku. Dan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi semasa nak matinya, Al-Hajjaj ni, dia berjaya melafazkan syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Dan semua tahu bahawa melafazkan syahadah ini ketika wafat adalah antara tanda husnul khatimah. Kita tak boleh nak confirmkan orang yang lafazkan syahadah tu masuk syurga. Tak boleh. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia melafazkan syahadah, kita tak boleh nak kata dia ni confirm masuk syurga. Tak. Itu bukan urusan kita. Tetapi yang pastinya bahawa tanda yang kematian dia adalah satu tanda yang baik. Bila seorang tu dia melafazkan syahadah ketika wafat. Sehingga Umar Abdul Aziz seperti mana yang saya nyatakan tadi, dia kata aku tak cemburu dengan Al-Hajjaj ni. Sebab sepanjang hidup dia penuh dengan sejarah yang kejam. Aku tak cemburu dengan benda lain melainkan dengan ungkapan yang disebut tadi. Allahumma innan nasa qad qalu innaka lan taghfir li faghfir li. Bila kita lihat dalam sejarah Al-Hajjaj ni, kenapa dia, apa benda baik sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia husnul khatimah sebegitu. Kalau kita baca dalam sirah ni ataupun dalam sejarah, antara amalan ataupun benda baik yang dibuat oleh Al-Hajjaj ialah memuliakan Ahlul Quran. Dia memuliakan Ahli Quran. Ahlul Quran ada tempat yang istimewa di sisi Al-Hajjaj bin Yusuf. Di samping dia kejam lah. Dan bukanlah maksud saya bila kita kata dia mati dengan melafazkan syahadah itu mengiyakan kezaliman dia tu, tak. Kezaliman dia tetap kezaliman yang mana dia bertanggungjawab dan dia akan jawab di hadapan Allah. Darah yang ditumpahkan, hak yang diambil dan sebagainya, besok dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia akan jawab. Wa awwalu ma yaqda bainan nasi yaumil qiyamati fid dima. Perkara pertama yang akan dihitung, akan dihisab dalam urusan manusia, sesama manusia ni adalah yang berkaitan dengan dima, darah, pukul orang, cederakan orang, bunuh orang. Itu benda yang pertama. Manakala hak kita dengan Allah, benda yang pertama solat. Hak kita dengan Allah, benda pertama yang akan disoal solat. Manakala hak kita bersama dengan manusia ni, benda yang pertama adalah perkara yang berkaitan dengan darah. Jadi dia mati, bila kita baca dalam sejarah, kenapa mati dalam keadaan ni, wallahu alam, kita tak tahu macam mana kesudahan dia akhirat, macam mana dia nak apa kesudahan dia akhirat, masuk syurga neraka, wallahu alam. Tetapi tanda yang baik itu bila kita kaitkan dengan apa amalan baik yang dibuat memuliakan Ahlul Quran tu, memberikan kita satu gambaran bahawa betapa besar orang yang menjaga Al-Quran. Itu dia mendahulukan Ahlul Quran, ataupun dia memberikan kedudukan istimewa kepada Ahlul Quran. Belum lagi dia sendiri baca, dia sendiri yang amalkan. Jadi bayangkan kalau kita yang mengamalkan Quran, yang mana pada hari kiamatnya Allah Subhanahu Wa Taala kata irtaqi, tingkatlah kedudukan kamu ni sehinggalah ayat terakhir yang kamu baca. Orang yang baca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini merupakan benda yang utama sekali yang perlu kita jaga ketika bulan Ramadan nanti. Masuk bulan Ramadan, mesti kita susun jadual daripada sekarang untuk mengaturkan macam mana jadual kita nak baca. Boleh agihkanlah satu juzuk ada 10 helaian. Quran ni kalau mengikut cetakan yang Madinah tu, yang standard tu, satu juzuk 10 helaian. Bermaksud kalau kita baca setiap hari selepas solat 2 helaian, kita boleh cover satu juzuk. Imbangkan di antara kita baca Quran dan juga kita menghayati intipati dia. Ulama dulu bila dia baca terlalu banyak, mereka menghayati Quran tu. Walaupun dibaca banyak, dalam kadar yang laju baca Quran tu, hadar, tetapi mereka faham Quran. Mereka menghayati. Kita kalau kita baca je tapi kita tak hayati, takut tak sampai maksud dan juga pengajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita. Jadi saya rasa dalam kesempatan ini mungkin setakat ini yang saya boleh kongsikan. Mudah-mudahan kuliah dan juga durus berkaitan dengan Ramadan ini berterusanlah, sehinggalah kita masuk bulan Ramadan untuk memberikan kekuatan kepada kita semualah. Seterusnya tentang soalan-soalan yang dikemukakan hari itu, mungkin kita boleh kongsikan jawapan. Saya tak adalah menjawab sendiri ni, saya nukilkan daripada jawapan ulama lain lah. Kita ambil daripada majma' fatwa,
kaul-kaul para ulama. Kita nak menjawab pun dalam bab macam ni kita pun tak berani. Jadi kita menukilkan daripada para ulama tentang permasalahan ataupun saya bacakan soalan ni ya. Baik. Okey, ada satu soalan mengatakan, bolehkah seorang wanita mengambil ubat menghentikan haid ya, untuk mendapat puasa penuh? Sahkah puasa? Ya. Jadi mengambil ubat untuk membuatkan dia boleh berpuasa, boleh puasa penuh pada bulan Ramadan ini, sebahagian ulama antaranya yang disebut dalam Islam Web, tak ada masalah, tak ada masalah dia mengambil ubat untuk menahan haid daripada datang, kecuali kalau benda tu mendatangkan kemudaratan. Kalau mana datang dapat mudarat daripada pengambilan ubat tu, maka dia tak boleh ambil lah, dosa baginya. Tetapi kalau tidak mendatangkan mudarat, boleh diambil. Sebahagian ulama kata, dan yang lebih baik lagi, yang lebih baik dia meninggalkan seperti mana fitrah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tak perlu ambil ubat lah. Tapi kalau mengambil pun tak menjadi satu dosa. Kemudian ada soalan, hukum jika seseorang itu tunggu imam habis Fatihah, rukuk, baru bangun untuk solat tarawih. Ini biasa bulan tarawih, lagi-lagi kalau surau atau masjid yang baca panjang. Yang khatam satu juzuk satu malam ni, bila imam baca Fatihah, dia akan baca surah yang panjang lah, mungkin satu muka surat. Jadi ada sebahagian orang diduduk, dia tunggu sampai imam tu dah rukuk, baru dia bangun, dia masuk dalam rakaat. Dari segi hukum sah salat dia, dan dia dapatlah rakaat tu. Tapi dari segi afdal dia tak dapat lah. Dari segi afdal, kerana yang afdal adalah kita angkat takbir bersama dengan imam. Bahkan kalau dalam bab salat fardu ini disebut, barang siapa yang sempat mengangkat takbir bersama dengan imam, takbir pertama bersama dengan imam, maka akan tertulis baginya dua bara'atan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Orang yang 40 hari semayang tak pernah tinggal, 40 hari semayang tak pernah tinggal takbir pertama bersama dengan imam, maka akan tertulis baginya, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan dia daripada dua perkara. Satu nifaq, satu nar, diselamatkan dari api neraka. Yang kedua, diselamatkan daripada nifaq, sifat munafik. Jadi mana yang terbaik, kita bersama dengan imam lah. Mana dia angkat takbir tu kita masuk. Tapi kalau kita lewat-lewatkan, salat tu tetap, ataupun rakaat tu tetap kita dapat, tetap salat tu sah. Baik. Kemudian yang ketiga, hukum bersetubuh pada malam Ramadan, adakah tidak hormat pada bulan Ramadan atau bulan mulia ni? Hukum asal bersama suami isteri ni jelas terkandung dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Diharuskan kepada kamu bersama dengan isteri-isteri kamu pada malam Ramadan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, mereka pakaian untuk kamu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka. Maknanya hukumnya haruslah, tak ada masalah. Dan tidak pula dikatakan tidak menghormati bulan Ramadan tu. Bahkan sebahagian ulama dia mengatakan bahawa kalaulah dengan dia tidak bersama dengan isteri daripada malam tu boleh mengganggu puasa daripada esok, maknanya esok puasa dalam keadaan kacau bilau sebab mungkin malam tu dia tak kena dulu, maka ulama kata lebih baik untuk dia bersama dengan isteri pada malam tu. Melainkan pada bulan Ramadan ini, seperti mana yang disebut dalam hadis, 10 malam terakhir. 10 malam terakhir itu Nabi SAW, antara amalan dia akan mengikat kain dia, yang sebahagian ulama mensyarahkan ikat kain itu maksud dia menjauhi para isteri lah, menjauhi para isteri ini untuk difokus pada ibadah. Jadi 10 malam terakhir itu pun bukanlah nak kata hukum dia haram, tak sampai tahap haram pun. Cuma yang lebih baik untuk orang tu dia menjauhi isteri pada 10 malam terakhir, manakala sebelum tu tak ada masalah untuk
sesiapa nak bersama dengan isteri ataupun suami. Doktor menyarankan saya makan ubat untuk mengawal penyakit. Doktor menyarankan saya makan ubat untuk mengawal penyakit saya. Bagaimana saya hendak berpuasa dan di mana keutamaan saya? Okey. Yang ni dia kata doktor menyarankan dia supaya dia ambil ubat untuk mengawal sakit dia. Jadi orang yang puasa, orang yang berpuasa ni, keadaan orang yang berpuasa dalam keadaan sakit dia ada dua ataupun tiga keadaan. Satu keadaan kalau sakit dia tidak mendatangkan mudarat. Maksudnya sakit tu tak datangkan mudarat. Contohnya sesemua yang biasa, pening kepala yang biasa tak datangkan mudarat, orang ni wajib dia kena puasa. Wajib dia kena puasa. Yang kedua, kalau puasa tu susah pada dia tetapi tidak mendatangkan mudarat. Contohnya pening kepala yang mungkin lagi kuat. Dengan berpuasa tu mungkin dia penat tetapi tak datangkan mudarat. Sampai boleh bawa kepada mati ke apa ke. Maka orang ni makruh bagi dia berpuasa dan boleh dia berbuka. Keadaan yang ketiga, kalau sakit dia tu boleh bawa mudarat. Boleh bawa mudarat. Maknanya kalau dia puasa dalam keadaan dia ada kencing manis, ada kawalan ubat apa semua yang dia perlu makan, buah pinggang ke, sakit-sakit yang kronik, maka yang orang ni dia wajib kena berbuka kalau dia berpuasa tu mendatangkan mudarat. Ini pandangan. Jadi bagi siapa yang dikatakan doktor tu bagi sarankan dia ambil ubat, kena rujuk pada doktor lah. Keadaan tu macam mana? Kalau boleh memudaratkan dia dengan meninggalkan ubat, dia kena bukalah. Kemudian menggantikan puasa ataupun menggantikan puasa tu, macam mana dia nak gantikan puasa bergantung pada keadaan sakit dia. Kalau sakit dia yang disebut yurja bur'uhu, penyakit yang akan sembuh ataupun boleh sembuh, maka dia kena qada puasa lah. Tapi kalau yang tak boleh sembuh, sakit yang tak boleh sembuh dah, sampai bila-bila pun doktor kata memang dia akan sakit, maka orang ni dia kena bayar fidyah. Sebab dia tak boleh nak puasa dah. Baik. Kemudian soalan berikutnya, saya mendengar sebuah hadis bahawa Nabi SAW menyiram air atas kepala kerana berpuasa. Namun orang kita sering melarang melakukannya, mandi lebih dari biasa. Katanya boleh membatalkan puasa. Boleh tak Ustaz ulas sedikit? Mandi kerap pada siang Ramadan ni tidak membatalkan puasa lah. Tak termasuk pun dalam perkara yang membatalkan puasa. Tak ada salah. Bahkan dalam hadis memang Nabi SAW pada hari yang panas, Nabi SAW siram kepalanya dengan air. Jadi tak ada masalah. Bahkan ulama bahaskan kalau berendam dalam air, berenang pada siang Ramadan tu boleh ke tak boleh? Ulama kata boleh. Nak berenang pada hari Ramadan boleh, dengan syarat pasti dia yakin bahawa air tak masuk ke dalam rongga badan lah. Kalau dia yakin tak apa. Jadi apatah lagi kalau setakat nak mandi. Tak ada masalah. Baik, kemudian kita pernah dengar ibu bapa yang paksa anaknya berpuasa sehingga ada yang meninggal. Boleh saya terangkan cara didik anak berpuasa? Kalau solat biasa dengar seawal 7 tahun bagaimana puasa. Maknanya berkaitan dengan bila kita nak mula didik anak ataupun nak ajar anak ni berpuasa. Jadi kalau sampai meninggal tu no comment lah. Takkanlah paksa nak mengajar anak sampai meninggal dengan puasa ni. Kalau dalam bab salat ini, Nabi SAW dalam sepotong hadis, muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'in.
suruhlah anak kamu menunaikan salat. Suruh, maknanya suruh dia salat. Bila waktu salat kita bagi tahu, kita pergi masjid, kita ajak dia sekali. Muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'in. Ketika umur dan usia mereka 7 tahun. Wadribuhum biha wa hum abna'u 10 atau kama qala alaihi salatu wassalam, dan pukullah mereka ketika usia mereka 10 tahun. Maknanya kalau 10 tahun dah suruh ni, 3 tahun kita suruh ni tak solat. Kalau 10 tahun ni tak solat juga kena pukul. Tapi pukulan yang tidak mencederakan. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ni, bagaimana sebenarnya Islam ni dia ada rifq, belas kasihan. Hatta anak ni bila kita ajar seawal usia 7 tahun untuk dia berpuasa, dia solat, Nabi kata muru, suruh. Jadi bayangkan tuan-tuan, 7 tahun sehingga 10 tahun, 3 tahun. 3 tahun tu berapa hari? 1 tahun berapa hari? 365 hari. Kemudian dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 5 waktu fardu. Fardu ada 5 waktu. Jadi berapa ribu kali kita kena suruh anak sebelum nak masuk ke step pukul tu. Sebelum nak masuk step pukul tu, berapa ribu kali kita kena suruh anak kita. Kita sendiri pun tak terdaya nak suruh sebanyak tu. Maknanya setiap kali kita nak suruh. Sehari 2 hari, kali ketiga kita naik angin dah. Sedangkan Nabi SAW 3 tahun. Muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'in. 7 tahun, pukul ketika usia 7 tahun. Maknanya kalau 10 tahun ni masih lagi tak nak solat, tu kena pukul lah. Itu pun dengan pukulan yang tidak mencederakan. Jadi puasa ni pun kita mengambil pendekatan yang sama. Kita boleh suruh anak kita mengikut kemampuan dia. Jangan kita paksa dia pula sampai meninggal dalam soalan tu. Allah alam, ada ke keadaan yang berlaku macam tu? Allah alam lah. Tapi maknanya kita boleh suruh ataupun kita boleh ajar dia, boleh berperingkat-peringkat. Mungkin pada peringkat awal dia puasa separuh hari ke, tengok setakat mana maksimum yang dia boleh puasa, kita minta dia puasa. Manakala kita nak paksa dia suruh, maka tengok bila dia balik. Bila balik baru kita paksa dia puasa. Sebelum tu hanya kita menggunakan pendekatan yang kita rasakan sesuai. Setiap anak ni tak sama kemampuan dia. Kita suruh buat pada usia ni, takut anak awal lain mungkin tak sama. Jadi maknanya kita ukur kemampuan dia, kita boleh ajak, kita boleh galakkan dia, cerita-cerita yang baik tentang orang yang puasa, apa ganjaran orang yang puasa, kita sampaikan dalam bentuk yang mudah lah. Jadi mana kita ajak pada peringkat awal, dan jangan dipaksa ataupun disuruh dengan suruhan ataupun paksaan yang boleh membahayakan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun tak taklifkan dia, tak jadikan dia mukallaf selagi mana dia balik. Takkan kita pula nak paksa sampai tahap yang dia tidak mampu. Ustaz, di sekolah anak saya diajar jika korek telinga dan hidung tidak membatalkan puasa. Sedangkan yang saya belajar sebaliknya. Jadi betul lah yang anak tu. Anak tu betul. Maknanya kalau setakat korek telinga, dia tidak membatalkan puasa. Sebab dia rongga ada yang zahir, ada yang batin. Rongga batin tu ulama kata kalau sampai ke situ boleh batalkan puasa lah. Otak ataupun rongga yang boleh sampai ke perut, saluran makanan kita. Tapi kalau setakat korek di luaran, korek hidung ke korek telinga, tak ada pula orang korek sampai masuk yang ni kan, luaran je. Jadi yang tu tidak membatalkan puasa. Okey, adakah perbezaan antara qiyamul lail di bulan Ramadan dengan tarawih? Mana ada beza tak antara tarawih dengan qiyamul lail? Qiyamul lail ni lebih umum. Tarawih ni khusus. Bila kita sebut qiyamul lail, apa maksud qiyamul lail? Iaitu solat pada waktu selepas isyak sampai ke subuh. Maknanya antara waktu tu. Solat pada waktu tu dikatakan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail ni sama ada pada bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, kita panggil qiyamul lail. Tetapi tarawih dia hanya khusus, dia solat malam juga. Dan waktunya sama macam qiyamul lail, daripada isyak, selepas isyak sehinggalah ke subuh. Tetapi dia khusus kerana dia hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Selain pada bulan Ramadan kita tak buat salat tarawih.
So apa nama tu, qiyamul lail tu umum, tarawih tu khusus. Melainkan kalau dikata dia takhsis qiyam tu dengan Ramadan, itu baru dia jadi tarawih lah maksud dia. Contoh macam maqam Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang bangun pada bulan Ramadan difahami salat sunat tarawih. Dan juga sunat yang lain, tahajud dan sebagainya, ya. Okey, bolehkah kita tidak berselawat antara tarawih? Ya. Selawat antara tarawih ni, kalau mengikut, kita tak ada mana-mana sandaran hadis Nabi SAW yang menyatakan bahawa memang ada selawat di antara tarawih ni. Ya. Bahkan dalam amalan sahabat dan tabi'in pun tak ada yang buat amalan seperti mana yang ada lafaz Abu Bakar, Umar, apa semua tu kan. Kemudian selawat di antara setiap 2 rakaat tarawih tu. Tidak ada nas yang menyatakan Nabi buat ataupun para sahabat buat. Jadi kalau kita tak buat, tak ada masalah. Jadi yang kita buat pun kita tak boleh nak i'tiqad bahawa ini adalah amalan Nabi SAW. Kalau kita baca selawat tu, kita baca atas dasar nas umum. Selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mana kita ambil daripada nas umum, selawat ke atas Nabi ni ada ganjaran dia, kita selawat. Tapi untuk kita nak takhsis kata di antara 2 rakaat tarawih ni ada selawat khusus dan sebagainya, itu Nabi SAW dan para sahabat tak pernah buat, ya. Baik, kemudian ada pertanyaan yang kata, tahun ini saya ganti puasa yang tertinggal untuk tahun-tahun yang lepas. Tapi macam mana pula dengan fidyah yang saya kena bayar untuk puasa yang saya dah tinggal lama, ya? Contohnya dari umur 20 tahun. Saya tak tahulah yang bertanya ni berapa umur dia sekarang. Mungkin 21 ke 22. Beza 2 tahun kan. Okey. Jadi dari segi fidyah ni, kalau majma' perhimpunan fatwa yang diadakan di Jeddah pada 1997 dalam hal yang berkaitan dengan ni, memfatwakan bahawa fidyah yang dikenakan, maknanya orang yang tinggalkan puasa tu dia kena ganti, satu lagi dia kena bayar fidyah. Fidyah dianggarkan, kalau pusat zakat di Negeri Sembilan ni dianggarkan 668 gram, dan itu boleh berubah sebab dia bergantung pada zakat fitrah, kadar zakat fitrah, maka dia boleh berubahlah yang tu. Kalau pandangan Syekh Abdul Aziz bin Baz, 1,5 kilo, 1,5 kilo beras dibayar untuk setiap hari yang ditinggalkan. Cuma di Negeri Sembilan dipegang dengan mazhab Syafi'i, yang mana semakin tahun bertambah maka fidyah tu berganda. Mana kalau ditinggalkan 3 tahun, fidyah untuk 1 hari tu digandakan 3. Tapi dari segi yang saya baca pandangan ulama di Timur Tengah, tak ada yang kata digandakan lah. Cuma dia kena bayar fidyah mengikut jumlah hari yang ditinggalkan. Walaupun 20 tahun ke apa, dia nak anggarkan macam mana. Kalau boleh ditahu secara exactly berapa jumlah hari, dia kena gantilah puasa. Tapi kalau kalau dia tak dapat nak kenal pasti berapa jumlah hari, maka dia agak-agak berapa hari yang ni yang ditinggalkan puasa tu, maka dia kena gantilah. Baik. Okey, kemudian terdapat satu soalan. Dia kata, saya jumpa 2 lafaz hadis mengenai doa berbuka. Yang satu, haddatsana Musaddad haddatsana Hushaim an Husain an Muadz bin Zuhrah annahu balaghahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ada 2 doa untuk berbuka puasa ni. Satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza aftara, bila seorang tu dia berbuka, maka hendaklah dia membacakan Allahumma laka sumtu, ya Allah, kerana kamu aku berpuasa, wa ala rizqika aftartu, dan aku berbuka dengan rezeki yang kau kurniakan. Ini satu doa. Tapi doa ni diriwayatkan oleh Abu Daud, tapi hadis yang dhaif. Hadis yang lemah lah doa ni.
Baik, yang kedua, حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد حدثنا علي بن الحسن أخبرني الحسين بن واقد حدثنا مروان يعني ابن سالم المقفع قال berkata Ibnu Salim Al-Muqaffa, aku melihat Ibnu Umar, raaitu Ibnu Umar yaqbidu ala lihiyatihi fayaqta'u ma zada ala al-kaf. Aku melihat Ibnu Umar menggenggam janggutnya lalu menggunting ataupun memotong selebih daripada satu genggam. Wa qala, dan beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, apabila berbuka, maka baginda sallallahu alaihi wasallam membacakan dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Bila Nabi SAW berbuka, Nabi baca dhahaba adh-dhama'u, sudah hilang dahaga, wabtallatil 'uruq, dan sudah basah urat-urat, wa thabata al-ajru insyaallah, dan kekallah pahala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni banyak riwayat lah. Imam Daraqutni riwayatkan hadis ni, di samping Abu Dawud, dan ada juga ulama-ulama lain yang riwayatkan hadis ni dan dihukumkan hasan. Antaranya Imam Al-Albani rahimahullah, dia menghukumkan hadis ni hasan. Dan hasan ni maknanya boleh diamalkan lah, ataupun hasan, kita ada ranking dalam hadis, dia ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu'. Sahih ni hadis yang sahih lah, maknanya yang kuat lah. Kemudian hasan ni dia datang rendah sikit. Perbezaan dia, perbahasan dalam ilmu hadis tu kerana rawi tu mungkin ingatan dia tak berapa kuat. Kemudian yang ketiga, hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Dan yang keempat, hadis yang maudhu', hadis rekaan. Hadis yang rekaan semata-mata lah. So dia bukan hadis lah pada asasnya. Jadi hadis ni hadis yang hasan. Jadi bila kita ada dua doa, dan satu dhaif, satu hasan, yang lebih baik lagi kita beramal dengan hadis yang hasan lah, yang boleh, yang kuat, berbanding dengan hadis yang dhaif. Tetapi dari segi makna dia tak ada masalah apa-apa hadis ni. Kalau kita baca Allahumma laka sumtu, kerana kamu aku berpuasa, wa bika amantu, dan dengan kamu aku beriman, wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezekimu aku berbuka. Dari segi makna tak ada salah, makna dia tak ada salah. Tinggal lagi kalau kita amal atas dasar ni memang hadis yang diajar oleh Nabi SAW, itu yang jadi masalah. Tetapi pada saya, selagi mana kita ada hadis yang kuat, yang lebih sahih, maka kita ambil yang itulah. Jadi dalam hal ni kita amalkanlah hadis yang kedua tadi, dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Dan doa ni kita bukan baca selepas kita berbuka. Sejurus selepas kita berbuka tu baru kita baca. Sebab dalam doa ni dikata dhahaba adh-dhama'u, dahaga tu sudah hilang. So dahaga sudah hilang tu biasanya kita ungkap bila kita dah minum. Jadi lepas kita berbuka, kita baca doa ni, dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah, dan kekallah pahala tu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dilafaz insyaallah pada akhir doa tu. Kenapa disebut insyaallah? Satu, sebab kita tak tahu, adakah puasa tu diterima Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Jadi kita dengan rendah dirinya, moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima. Kita boleh kata wa thabata al-ajr, pahala tu kekal, mana kita tahu Allah terima ataupun tidak puasa kita kan. Jadi kita baca wa thabata al-ajru insyaallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tetapkan pahala puasa kita. Okey, kemudian ada satu lagi soalan. Selepas jamak takdim, solat maghrib dan isyak, si musafir terus solat tarawih, bolehkah dibuat begitu sedangkan masih di dalam waktu maghrib? Baik, macam yang saya sebutkan tadi, kalau tarawih ni waktunya adalah lepas maghrib sehinggalah ke waktu fajar, waktu subuh. Itu waktu asal tarawih. Sengaja kita nak buat lebih awal, bukan pada waktunya lah, waktu qiyam tu. Cuma dalam bab jamak takdim ada sebahagian ulama dia mengharuskan.
Kalau dia buat jamak takdim, so jamak takdim ni maknanya dia himpunkan solat maghrib dengan solat isyak pada waktu maghrib. Okey, jadi bila dia selesai isyak tu pada waktu maghrib, bermakna dia belum masuk waktu isyak lagi dan belum masuk lagi pada waktu qiyamul lail ataupun waktu tarawih. Tapi sebahagian ulama mengharuskan, dia kata boleh kalau kita nak buat tarawih bagi orang yang jamak takdim. Tapi pada orang yang tidak jamak, maknanya dia solat seperti biasa, ditunggu isyak, maka tarawih itu selepas dia tunaikan solat isyak. Jadi saya rasa setakat itu perbincangan kita pada malam ni. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi tadi Ustaz betul tadi beberapa lafaz ayat lafaz yang kita baca semasa berbuka. Dan juga lafaz yang lain. Jadi kenapa kita ayat kita baca untuk Allah Maha Sungguh saja. Di mana-mana kita dengar kau baca itu saja. Sedangkan kenapa tak ada keluarkan hadis yang tadi yang Ustaz baca itu. Jadi apa punca menyebabkan kita baca semua satu lafaz saja. Jadi kita baca lain orang ingat tidak lain pula. Oh. Bagaimana melibatkan pendidikan kita atau semoga supaya mengeluarkan ada hadis lain, lafaz yang lain supaya tidak merupakan satu. Yalah, soalan dia berbunyi kenapa yang masyhur, yang kebiasaan ataupun ghalib orang Malaysia ni dia tahu hadis yang satu tu, Allahumma lakasumtu wa bika amal. Dia ada hadis tapi hadis dhaif. Mana hadis lemah lah. So mana itu yang tersebar, dan benda ni keadaan ni boleh berlaku. Seperti mana juga hadis utlubul ilma walau fis Sin, tuntutlah ilmu walau ke negeri China. Masyhur dalam kalangan kita, tapi sebenarnya hadis tu rekaan. Maknanya mungkin benda tu tersebar, tetapi maknanya inilah peranan kita untuk kita nak betulkan balik, ataupun kita nak sebarkan yang lebih hampir kepada sunnah. Macam mana yang saya sebutkan tadi, doa tu dia tak ada salah dari segi makna. Mana kalau kita nak baca pun sebagai satu doa, dia tak jadi masalah. Cuma bila kita i'tiqad, kita percaya bahawa ni datang daripada Nabi SAW, itu jadi masalah. Jadi maknanya sampai masanya untuk kita sebarkan pula doa-doa dan juga hadis-hadis yang sahih yang warid daripada Nabi SAW. Maknanya tak ada salah dari segi maksud, tak ada masalah. Tapi selagi mana ada yang lebih hampir kepada sunnah dan lebih hampir kepada amalan Nabi SAW, maka itu yang lebih aula kita amalkan. Kalau tak ada, itu cerita lain. Macam doa, dalam bab doa ni dia agak luas lah, dalam bab doa. Sebab bukan semua benda ada doa maksur. Kita nak doa untuk anak kita berjaya peperiksaan, ada ke doa khusus yang kita nak doa betul-betul untuk apa ni, peperiksaan dia nak dapat berapa A apa semua tu? Tak ada lah kan. Jadi maknanya kita boleh doa dengan bahasa kita. Yang penting kita menghayati apa yang kita doa. Sebab biasanya orang doa mungkin dia hafal, jadi dia baca doa tu tanpa dia menghayati. Berbanding dengan baca macam tu dengan orang yang baca dengan bahasa sendiri. Doa dengan bahasa sendiri tapi dia dengan penuh penghayatan, dengan penuh pengharapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang tu lebih mudah untuk Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan. Jadi wallahu alam, setakat itulah untuk jawapan tu. Ada lagi soalan? Yang mana saya? Kerja shift. Okey. Saya tak tahulah macam mana rutin kerja tu. Adakah ada selang-selang 6 petang sampai 6 pagi? Ada gap masa tak tengah-tengah tu? Yalah, ini satu mungkin sebagai inisiatif lah. Mungkin kalau ada waktu gap, kita boleh lakukan salat tarawih tu secara bersendirian. Sebab tarawih ni dia tak semestinya kita berjemaah.
Bahkan ada sebahagian ulama dia kata tarawih ni lebih baik kalau kita buat bersendirian sekiranya kita yakin kita boleh kuat untuk mendirikan solat tarawih tu. Takut-takut nak buat sendiri kat rumah, sudahnya 2 rakaat je. Lepas tu benda lain kan. Sebab itulah kita berhimpun di masjid ataupun di surau untuk kita adakan secara berjamaah. Tapi orang yang dirasakan diri dia kuat, boleh, maka yang terbaik dia menghimpunkan antara 2 kebaikan, solat jemaah di surau dan masjid, kemudian disambung di rumah. Jadi orang yang kalau tak ada kesempatan untuk hadir ke masjid, tak ada masalah, boleh dirikan di tempat di kilang tu, kalau kita boleh sediakan satu sejadah ke, satu ruang untuk kita, setakat mana yang kita boleh buat. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Setakat mana yang kita mampu buat, kita buat 2 rakaat, 4 rakaat, yang mana ada kesempatan. Selain daripada itu, kita boleh baca Quran dengan sekarang ni Quran dah ada dalam aplikasi handphone ni. Sambil-sambil kita buat kerja, kalau yang tak perlukan aktiviti yang bergerak sangat ni, boleh kita baca sambil kita duduk di depan office ke ataupun atas meja. Mungkin itulah cadangan saya pun tak tahu macam mana rutin kerja secara detail tu kan. Tapi mungkin boleh diamalkanlah, maknanya kita pergunakanlah masa yang ada tu, kesempatan yang ada tu sebaik mungkin. Wallahu a'lam.